A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala yujhala alai. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Baik, semalam kita sebutkan beberapa ciri perempuan yang hendak dijadikan calon isteri. Jadi Muhasyi sebut 10 lah. Dalam ni 10 ciri-ciri perempuan yang digalakkan kita jadikan sebagai calon isteri. Dan musannif rahimahullah sebutkan, selepas dia sebutkan hukum menikah, dan Muhasyi tambah ciri-ciri perempuan yang nak dijadikan calon isteri. Kemudian musannif sebutkan pula hukum laki-laki yang merdeka, berapa perempuan yang dia boleh himpunkan dalam satu masa, iaitu 4 orang perempuan. Itu bagi laki-laki yang merdeka. Adapun laki hamba, laki-laki yang ianya hamba, dia hanya boleh menghimpunkan 2 orang perempuan dalam satu masa. Maknanya separuh daripada jumlah perempuan yang boleh dikumpulkan bagi laki-laki yang merdeka. Kemudian laki-laki yang merdeka nak kahwin dengan hamba. Hukum laki-laki merdeka nak berkahwin dengan hamba. Jadi di sana ada syarat-syarat lah. Ada syarat-syarat yang agak ketat. Ada 4 syarat. Kalau ada 4 syarat ni, maka laki merdeka tersebut boleh berkahwin dengan hamba dia. Bukan hamba dia, hamba orang lain. Untuk boleh kahwin dengan hamba. Itu perbicaraan ataupun perbincangan kita semalam. Kemudian selepas disebutkan hukum-hukum tersebut, hukum berkahwin, kemudian tentang laki-laki merdeka, berapa orang perempuan dia boleh kumpul dalam satu masa, laki hamba. Kemudian dia nak sebut pula tentang nazar, iaitu nazar ataupun lihat seorang laki, penglihatan ataupun melihat orang laki-laki ini kepada orang perempuan. Jadi yang nak sebutnya berkaitan nazar yang berkait dengan bab nikah, iaitu melihat perempuan untuk khitbah. Jadi bila seorang laki itu nak khitbah seorang perempuan, jadi apa hukum untuk dia melihat perempuan tersebut? Yang sebenarnya itulah yang berkait dengan bab ni. Tapi dia sebut dalam matan ni, dia sebut sekali perkara-perkara lain yang berkait dengan nazar. Maknanya dia menyebut atas jalan istitrad. Maknanya zikru syai' fi ghairi mahallihi, iaitu menyebut satu bukan pada tempat dia, li munasabatin, kerana ada munasabah. Munasabahnya perbicaraan berkaitan dengan nazar. Jadi dah halang-halang nak sebut nazar tu. Nazar tu kenaan nazar nak khitbah. Jadi sebut sekali nazar-nazar berkaitan yang berkait dengan yang lain. Baik. Jadi kata musannif rahimahullah, wa nazarur rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrubin. Ahaduha nazaruhu ila ajnabiyyah li ghairi hajatin fa ghairu jaizin. Wathani nazaruhu ila zawjatihi aw amatihi fayajuzu an yanzura ila ma 'adal farji minhuma. Wathalisu nazaruhu ila zawati maharimihi aw amatihi almuzawwajati fayajuzu fi ma 'ada ma baina surrati wa rukbah. Warabi'u an nazaru li ajli nikahi fayajuzu ila alwajhi wal kaffain. Wal khamisu an-nazaru lil mudawati fayajuzu ila al-mawadi' allati yahtaju ilaiha. Wasadisu
an-nadharu lisyahadati aw lil muamalati fayajuzu an-nadharu ila al-wajhi khasatan was-sabi'u an-nadharu ila al-amati inda ibtiya'iha fayajuzu ila al-mawadi allati yahtaju ila taklibiha. Kata musannif rahimahullah, wa nadharur rajuli ilal mar'ati, dan nazar laki-laki kepada perempuan itu ala sab'ati adrubin, atas 7 bagai ataupun 7 jenis. Adrub ay sab'ati anwa. Ada 7 jenis nazar. Ada 7 jenis nazar. Kemudian kata sebelum kita masuk kepada syarah tu, kita tengok sedikit dalam hasyiah tu. Kata muhasyi rahimahullah, wa nazaru, qauluhu wa nazaru ila akhirih syuru'un fi ahkamin nazar wa aksamihi. Ini musannif rahimahullah mula pada menerangkan hukum ahkam berkaitan dengan nazar dan bahagian-bahagian dia. Kemudian kata dia, wala yakhfa anal munasiba lil maqam innama huwa an-nazar li ajli nikah. Maka tak tersembunyilah, tak tersembunyi bahwasanya, maknanya jelas bahwasanya yang munasib bagi maqam perbicaraan, tempat perbicaraan kita ni adalah nazar kerana nak menikah, iaitu wa huwa alladhi dzakarahu al-musannif bi qawlihi war-rabi'u an-nazaru li ajli nikah fayajuzu ila al-wajhi wal kaffain, iaitu nazar bahagian yang keempat, iaitu yang disebut oleh musannif war-rabi' kejap. Tidak. Tak ada internet. Internet masalah. Tak ada wifi. Ha? Wifi lagi tak? Cuba buka Google. Tak ada, dia tak masuk. Kau tak masuk. Sebab Ana guna internet Celcom, tak guna wifi ini Tan. Cuba refresh. Wi-Fi. Saya Buka internet. tu boleh? Boleh. Okey. Dia masalah. Sat. Kena call balik. Abah tekan apa? Latik.
Iklan. Masuk. Itu harap internet hotel lah. Baik, insya-Allah. Sama balik. Qala al-Muhashshi rahimahullah wa huwa alladhi dzakarahu al-musannif bi qawlihi war-rabi'u an-nadharu li ajli an-nikah fayajuzu ila al-wajhi wal kaffain. Jadi yang munasib bagi maqam ni iaitu bahagian yang keempat. Bahagian yang keempat yang disebut oleh musannif war-rabi'u an-nadharu li ajli an-nikah fayajuzu ila al-wajhi wal kaffain. Itu nanti kita akan masuklah, akan sampai. Wa inna ma dzakara baqiyatal aqsam ala wajhi al-istitrad. Jadi musannif rahimahullah sebutkan baki-baki aqsam tu atas wajah istitrad, atas jalan istitrad. Ini atas jalan munasabah. Sambil lalu dah halang sebut nazar, maka disebutkan juga apa yang berkaitan dengan nazar. Dan dia sebut wa haitsu haruman nazaru harumal massu. Ini kena ingatlah. Dan sekira-kira haram melihat, haram sentuh. Haram lihat, haram sentuh. Sebab apa haram sentuh? Li'annahu ablaghu minhu. Kerana menyentuh itu, sentuh itu lebih mubalaghah daripada nazar. Minhu minan nazar. Mubalaghah fil ladzah wa isarati syahwah. Kerana menyentuh itu lebih mubalaghah daripada melihat, pada bersedap-sedap, daripada lazat, dapat kelazatan, dan pada membangkitkan syahwat. Jadi apa yang tak boleh nazar, maka tak boleh lihat. Sehingga kan nanti kita akan tengok rambut perempuan yang dipotong. Jadi rambut tu tak boleh nazar, dah terpotong dah, maka tak boleh juga, walaupun selepas terpotong haram untuk kita lihat dan haram untuk kita sentuh. Sebab haitsu haruman nazar harumal mas. Cuma nanti pada masalah nak nikah kahwin nanti tu, yang tu jangan pakai kaedah ni pula. Sebab Allah sallallahu alaihi wasallam, sekejap, apa dia ni call. Zafri call dia balik. Zafri. Jangan terima. Okey. Ini Zafri, siapa ni keluar ni? Wafi. Sekejap. Zafri. Okey, nanti dalam bab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita sebut ni wahai suharuman nazar. Wahai suharuman nazar harumal mas. Dan sekira-kira haram nazar, maka haram sentuh. Cuma nanti kaedah ni tak boleh dipakai nanti ketika nak pada yang keempat nanti. Kisim yang keempat dibolehkan untuk melihat, iaitu asal melihat kepada perempuan haram. Bila haram lihat, maka haram sentuh. Tapi ketika kita nak khitbah, azam kita nak khitbah, nak menikahi seorang perempuan dan kita nak meminang dia, maka diharuskan untuk kita melihat perempuan tersebut. Bahkan disunatkan. Jadi boleh tengok. Jadi adakah boleh sentuh? Itu tak boleh sentuh. Jadi kaedah ni jangan dipakai kat situ lah.
Maknanya haitsu haruma nazar harumal mas itu kadar hajat. Kadar hajat diberikan. Sebab Nabi SAW warid hadis, Nabi suruh sahabat tengok. Taib. Li'annahu ablagh minhu fil ladzah wa isarati syahwah. Kemudian disebut banyak lagi hukum dalam ni. Hukum berkaitan dengan satu, haram laki-laki, dua orang laki-laki ataupun dua orang perempuan duduk dalam satu selimut dalam keadaan kedua-duanya bertelanjang. Jadi pengharaman tu maknanya bila dua-dua duduk dalam satu selimut dalam keadaan kedua-duanya bertelanjang. Disebut wa yahrumut tija'ur rajulaini aw imra'ataini fi saubin wahid idza kana ariyaini. Dan haram kita kata berbaring dua orang laki-laki ataupun dua orang perempuan di dalam satu pakaian. Di dalam satu pakaian, kita sebut dalam satu selimut apabila kedua-duanya telanjang. Jadi bila kedua-duanya tidak berbaju, maknanya berbogel ataupun bertelanjang, jadi hukum dia haram. Walaupun dia kata wa in kana kullun minhuma fi janibin min firash. Contohnya kita kata firash, apa hamparan tu, hamparan tempat tidur tu, sebahagian duduk sudut kiri, sebahagian duduk sudut kanan. Tapi selama mana duduk dalam satu selimut, maka hukum dia haram. Li khabari muslimin la yufdi ar-rajulu ila ar-rajuli fi thawbil wahid wal mar'atu ila al-mar'ati ila fi thawbi al-wahid. Ini janganlah berbaring seorang lelaki kepada seorang janganlah berbaring laki-laki kepada laki-laki di dalam satu selimut, juga orang perempuan pada orang perempuan dalam satu selimut. Dan adakah di situ ada beza antara ajanib dan maharim? Tak ada beza. Walaupun sesama mahram. Contohnya kita kata sama ada sama mahram ataupun tidak. Anak dengan ayah, anak dengan ibu, hukum dia sama. Kalau dua-dua bertelanjang duduk dalam satu selimut, hukum dia haram. Wala farqa fi zalika bainal ajanibi wal maharim. Walidzalika qala Ramli rahimahullah walau aban wa ibnahu. Walau aban wa ibnahu wa umman wa bintaha. Walaupun ayah dan anak laki-laki dia ataupun ibu dan anak perempuan. Wa naza'a fil usul as-subki wa fi ghairihim az-zarkhashi. Itu tak apalah, tinggal. Wa yusannu musafahatur rajulaini wa imra'ataini li khabarin ma min muslimaini yaltaqiyani. Ini masuk pula hukum musafahah. Datang masuk hukum musafahah, kemudian masuk hukum takbil, lepas tu mu'anaqah, berpeluk. Jadi disunatkan musafahah musafahah dua orang laki-laki dan dua orang perempuan li khabarin, kerana khabar apa, ma min muslimain, tidaklah daripada dua orang laki-laki muslim bertemu kedua-duanya lalu kedua-duanya bersalaman illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, kecuali diampunkan dosa kedua-duanya sebelum kedua-duanya berpisah. Sebelum mereka berpisah tu dah diampunkan dosa-dosa kedua-duanya. Ini kelebihan lah, kelebihan musafahah. Tapi dah sekarang ni nak buat macam mana? Sebab ada orang kata takut bawa pada penyakit. Jadi kita pun tahanlah di situ. Bahkan disebut dalam ni nanti makruh untuk musafahah orang yang ada penyakit. Penyakit tu penyakit berjangkit, macam penyakit sopak contohnya. Jadi makruh musafahah orang tu. Taib. Wa yustasnal amradul jamil. Dan diistisnakan amrad yang cantik. Amrad yang cantik. Jadi amrad ni orang yang dia kena amrad ni pun kadang orang silap faham. Orang kata amrad ni orang yang tak tumbuh bulu, tak tumbuh janggut, tak tumbuh misai apa, dia panggil amrak lah walaupun dah besar. Sebenarnya amrak ni orang yang dia tak tumbuh lagi bulu, tak tumbuh janggut apa semua tu, tapi pada zaman inbat, pada sebelum zaman inbat. Adapun kalau orang yang dah sampai zaman inbat, maksudnya sampai waktu yang sepatutnya waktu tu dia tumbuh bulu,
tapi bulu tak tumbuh lagi, itu tak panggil amrod. Itu tidak dipanggil sebagai amrod. Itu ada nama lain dia. Adapun amrod ni orang yang dia belum sampai lagi waktu yang tumbuh bulu. Jadi dia adalah waktu tumbuh bulu tu kan. Jadi kebiasaan dia. Jadi dia tak sampai lagi waktu tu. Jadi orang tu dipanggil amrod. Dan dia ni jamil. Jadi diistisnakan. Jadi ulama cukup jagalah masalah amrod ni. Sebab apa? Sebab amrod ni ialah amrod ni kita dengan dia laki-laki sama. Jadi bila kita sama-sama dengan dia ni laki-laki, jadi orang cakap apa, peratus untuk melakukan maksiat dengan dia tu lebih mudah berbanding dengan perempuan. Jadi bila orang perempuan, laki dengan perempuan, jadi kalau orang tengok, siapa ni duduk dua-dua ni kan, laki dengan perempuan, salah. Jadi di situ orang, maknanya orang, kita pun akan jadi rasa takut, nanti ada orang marah dan sebagainya. Tapi bila kita duduk sama laki-laki, ni tak, ni laki-laki. Tapi sebenarnya ada benda jahat, benda lain yang kita nak buat. Jadi sebab tu ulama dia cukup jagalah dari segi amrod ni. Sebab tu di sini pun sebut wajustasna al-amradul jamil. Jadi amrod yang jamil. Kita amrod yang cantik lah. Nanti dia ada sebut tak silap Ana di belakang nanti pasal dia lah. Ada nanti kat belakang nanti Ana tunjukkan, boleh ambil lah dia punya takrif amrod tu. Asyabul ladzi lam yablugh awanal inbat. Itu pemuda yang belum sampai lagi waktu tumbuh bulu. Itu panggil amrod. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ya, maksud mutlaqan macam mana? Hak jamil lah. Hak jamil, amrod jamil. Dia tak dia tak jamil lah tu. Masa nasi nama. Ya tu lah, tak jamil di sisi hantar. Sebab semalam pun berkenaan dengan cantik tu, bagi perempuan tu lah disebut semalam. Ada khilaf antara Imam Romli dan juga Syekh Zayyadi. Jadi antara ciri-ciri perempuan yang digalakkan kita jadikan dia calon isteri adalah perempuan tu perempuan yang cantik. Jadi cantik di situ, cantik di sisi siapa? Jadi kata Imam Romli, cantik di situ di sisi uruf. Maksudnya kalau uruf kata yang ni cantik, maknanya tanya Latif cantik, tanya Azimi kata cantik, kata ni cantik, semua kata cantik. Jadi kebanyakannya kata cantik, uruf kata cantik. Jadi perempuan macam itulah yang digalakkan kita jadikan calon isteri. Tapi kata Syekh Az-Zayyadi, kata cantik di situ bukan di sisi uruf, cantik di sisi tabiat seseorang tu. Maknanya segala seseorang tu, kalau Ana cakap cantik tapi Latif dia tak cantik, kata saya pun tak cantik, bukan orang Terengganu. Masalah lah dia jadi dia tak sama. Jadi cantik tu subjektif lah. Itu Ana akan tengok balik ya. Ana tak berani cakap Okey.
Baik. Okey, okey. Okey. Ya. Tak boleh, boleh. Ya. Ya, dalam tu. Anda tengah duk tengok sekarang ni. Okey. Di situ. Sebab apa ni? Ya. Okey. Boleh tengok situ. Anak apa ni, anak teringat kat situ. Jadi tapi cuma tuan nak cakap anak nak tengok dulu tu. Tapi kalau dah apa ni Ustaz Latif cakap tu, bolehlah tengok situ. Apa salah saya buat. Dekat lagi, okey, lagi nak tunjuk sikit. Lagi dia ada tafsilan sikit lagi. Apa terjalan tu. Okey. Baik. Mana tadi? Wal mawakh muslim. Lepas tu fatahrumu musafahat. Ni fatahrumu musafahatuhu, yani maka haram musafahah amrat yang jamil. Ka musafahatir rajul lil mar'ah, seperti musafahah laki-laki bagi perempuan. Fa innaha tahrum, maka sungguhnya musafahah amrat tadi itu haram, min ghairi hailin, tanpa hail. Tanpa, kalau tidak ada hail, hukum dia haram. Wa mubaya'atuhu sallallahu alaihi wasallam linisa. Lepas tu seolah-olah ada soalan ni, macam nak jawab ada soalan. Lepas tu Nabi SAW mubaya'ah dengan perempuan tu macam mana pula? Jadi mubaya'ah perempuan, Nabi bai'ah dengan perempuan tu hanyalah dengan kaul, bukannya dengan musafahah. Wa mubaya'atu sallallahu alaihi wasallam linnisa innama kanat bil kauli la bil musafahah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yusafih imra'atan qattu. Kerana Nabi SAW dia tak pernah bersalaman dengan perempuan. Wa tukrahu musafahatu, dan wasana Sayyidina Muhammad, tak ingat keluarga Al-Ghumari tak silap, dia ada tulis satu kitab, dia rak lah, yang mengatakan boleh salam tu. Dia rak kataan yang mengatakan, tak ingat nama kitab dia. Begitu juga dia tulis berkaitan dengan istimna pun juga dia ada tulis juga meratkan yang mengatakan boleh istimna. Bateri Azimi sikit ya. Low lah tu. Okey. Ana pun sat kemudian watukrahu ini ya, watukrahu musafahatu man bihi anatun kal abrasi wal ajzami wa nahwihima. Dan di makruh musafahah bersalaman dengan orang yang ada padanya penyakit. Penyakit seperti abras dan juga penyakit seperti ajzam. Abras ni kita kata sopok kan. Ajzam ni anda tak tahu penyakit apa, tapi penyakit yang disebut nanti ada sebutlah juzam, iaitu antara aib nikah. Maknanya bila berlaku juzam, maka seorang tu boleh minta fasakh. Nanti di depan dia akan sebutlah uyubun nikah. Maknanya satu penyakit yang mana dia punya anggota dia akan jadi merah, lepas tu jadi kehitaman, lepas tu retak-retak, lepas tu gugur kan. Dalam hadis tu pun kita baca lah hadis bismillah tu. Dia punya awal dia. Seorang sebut depan. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa
apa ni, aqta', lepas tu ajzam kan. Baik, tapi situ maksud dia, itulah maksud dia qalilul barakah. Tapi orang yang ada penyakit abras, penyakit sopak, dia jadi badan dia jadi apa ni, kulit dia jadi putih-putih semua, dia jadi bertukar warna dah badan dia tu. Itu pun sama juga orang macam ni, makruh kita salam dia. Tapi itulah, kita ni kadang-kadang berlawan lah Allah. Duk fikir hukum tu makruh, tak salam, duk fikir hati kawan tu pula. Sekali kata apa pula, kawan hak ni salam sampai kat dia tak salam. Jadi itulah jadi kat berlawan kat situ pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Lepas tu waktu krahul mu'anaqah wa takbir fi ra'si illa liqadimin min safarin illa liman ba'uda liqa'uhu urfan sanatan. Disebut sanatan. Fa innahu sunnah, bukan sanatan. Okey. Jadi di apa ni, wa tukrahul mu'anaqah, jadi berpelukan dan juga berkucup di kepala, kecuali orang yang datang daripada safar ataupun orang yang orang yang jauh pertemuan dia pada uruf, lama dah tak jumpa, lepas tu baru jumpa. Jadi waktu tu barulah disunatkan untuk untuk kita takbir dan juga mu'anaqah. Fa innahu sunnatun liman dzukira lil ittiba' wa yusannu takbil al-yad li salahin wa nahwihi min al-umur. Tu antum boleh baca, rasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu berkaitan dengan cium tangan orang baik lah, kita kata orang soleh. Kita cium tangan orang baik itu kerana kesolehan dia, kerana kebaikan dia daripada perkara-perkara agama, seperti orang alim, orang zuhud, orang soleh, bukannya kerana dunia. Baik. Kemudian kata musannif, wa nazarur rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrubin. Yang pertama, ahaduha nazaruhu. Jadi nazarur rajuli walau kana syaikhan hariman ajizan alil wati'i, iaitu melihatnya seorang laki-laki itu, walaupun seorang laki-laki itu dia syekh dah, syaikhan hariman, orang syekh yang tua dah, dan dia tak mampu nak jima', dia tak mampu pun nak berjima'. Ila ajnabiyatin. Dan bila sebut ar-rajul ni, nazarur rajul, maksudnya budak-budak yang baligh. Sebab tu kata dalam syarah, dalam hasyiah, ar-rajul ay az-zakaru al-baligh. Dan perkataan rajul ni merangkumi fahal, merangkumi majbub, dan merangkumi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu lagi dia majbub, dia ada 4, dia ada fahal, majbub, mamsuh satu, khasi, satu lagi khasi dengan mamsuh. Jadi kena bezalah antara 4 ni. Fahal, lepas tu khasi, lepas tu majbub, dan satu lagi mamsuh. Jadi perkataan rajul di sini merangkumi fahal. Fahal ni orang kata, dia sebut dalam tu allazi baqiya zakarhu wa unsayahu. Maknanya masih kekal lagi zakar dia, dan juga dia punya buah zakar dia tu masih kekal. Ini fahal lah. Antum ni fahal. Masya-Allah. Okey. Lepas tu wal khasi. Khasi orang yang tak ada, tentang kata tak ada telak lah, mudah kata. Man quti'a unsayahu wa baqiya zakaruhu. Zakar ada. Majbub, orang tu potong zakar. Buah zakar ada. Potong zakar. Terpotong zakar. Sama ada terpotong semua ataupun terpotong sebahagian, nanti pun ada sebut lah.
masalah nak minta fasakh. Kalau perempuan boleh minta fasakh, kalau perempuan tu dia dapati laki dia ni majbuk, orang yang terpotong zakar dia, dan zakar yang tinggal itu lebih kurang daripada kadar hasyafah. Kita kata kadar hasyafah berapa cm, buatlah kata 3-4 cm ke, kan, kadar hasyafah, dan yang kadar yang masih tinggal kurang daripada kadar hasyafah, waktu tu perempuan boleh minta fasakh. Kalau tak kurang tak boleh. Nanti kita akan tengoklah nanti bab uyub. Taib, wa sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kata-kata rajul ni merangkumi fahal, juga khosi, dan juga majbuk. Adapun mamsuh tidak. Mamsuh ni orang yang dua-dua tak ada. Zakar tak ada, dia punya telak pun tak ada. Buah zakar pun tak ada. Wa huwa alladhi musiha zakaruhu wa unsayahu fa huwa ma'an nisa'il ajanib kal mahram. Iaitu bersama dengan perempuan-perempuan ajanib ini seperti mahram. Jadi dia ada 4 jenis lah, kita ada 4 golongan. Jadi kata-kata rajul ni termasuk 3 tu, merangkumi 3 golongan tadi. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bagaimana pula murahik? Bagaimana pula orang murahik? Murahik ni orang yang nak balik lah, nak sampai umur balik dah tapi tak balik lagi. Jadi di sini masalah orang yang ghairu baligh, kita boleh bahagikan kepada 2 keadaan. Ghairul baligh itu buat anak panah 2. Satu murahik, satu ghair murahik. Satu laki-laki yang tak balik lagi tapi dia murahik. Artinya dia nak nak sampai umur balik dah, tapi dia tak balik lagi. Orang ni hukum dia kal baligh. Hukum dia seperti baligh. Dan ini dalam melihat perempuan ajnabi, hukum dia seperti orang yang baligh. Haram lah, tanpa ada hajat dia melihat, maka hukum dia haram. Kemudian orang kata pula, boleh orang tanya, murahik ni tak balik lagi. Bila tak balik lagi, tak ada kait dengan hukum lagi. Jadi kata ulama, wali dia tu tak boleh tamkinkan, membolehkan dia lihat kepada perempuan ajnabi. Itu tugas wali lah. Taib. Itu murahik. Hukum dia kal baligh tamaman. Adapun ghairu murahik, dia ada 3 keadaan. Boleh buat 3 anak panah lah. Jadi semua sekali ada 4. Ghairu murahik ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang ghairu murahik ni, dia budak. Tapi orang ni yang pertama ni, dia qadir ala hikayati ma yarahu bisyahwah. Dia bila dia tengok perempuan, dia boleh cerita balik apa yang dia lihat tu dengan syahwat. Ada dalam, ini ada buat khulasah lah, ada dalam hasyiah. Semuanya ada 4 rupa masalah. Ghairu baligh ada 4 rupa masalah. Ghairu baligh pecah pada 2, murahik dengan ghair murahik. Murahik satu keadaan ialah hukum dia tu kal baligh. Ghairu murahik terbagi kepada 3. Ada 3 bawah dia anak panah. Yang pertama, dia qadir. Ghairu murahik ni qadir ala hikayati ma yarahu bisyahwah. Jadi dia ni hukumnya kal baligh. Sama jugalah, wali dia tak boleh bagi. Satgi dia cerita tu ke orang tu, dia ceritalah perempuan ni dia punya badan dia macam ni apa semua, dengan syahwat-syahwat sekali, kan. Baik, itu satu, hukum dia kal baligh. Yang kedua, dia qadir ala hikayati ma yarahu, tapi min ghairi syahwah. Min ghairi syahwah. Dia mampu cerita balik apa yang dia lihat, tapi bukanlah dengan syahwat. Biasalah dia cerita tak ada apa. Macam tak ada apa macam tadi ya. Kan? Okey. Yang ketiga, ini hukum dia kal mahram. Hukum dia kal mahram. Dia dengan perempuan ajnabi itu kal mahram. Dan yang ketiga, dia ghairu qadirin ala hikayah. Yani ghair qadir ala hikayati ma yarahu. Dia ni ghairu murahik, tapi dia tengok tapi dia tak mampu nak cerita pun. Jadi orang ni kal adam. Tak ada apalah, kal adam. Itu masalah ghair baligh ada 4 rupa
masalah. Lepas tu baru ada masuk perempuan-perempuan yang tak buat khulasah. Semua dalam tu dia ada sebut lah. Dia ada sebut berkaitan dengan, dia kata ilal mar'ah, maksud mar'ah ni perempuan. Haram di sini dia kata wa nazaruhu, yang pertama ahduha nazaruhu ila ajnabiyah. Maknanya haram bagi laki-laki tadi termasuk semua yang kita sebut tadi lah, dan juga ghairu baligh sebahagiannya seperti hukum laki-laki, haram melihat kepada perempuan ajnabi. Yani ila ajnabiyah, yani ila mar'atin ajnabiyah. Baik. Jadi mar'ah ni siapa? Mar'ah ni al-unsal balighah, iaitu perempuan yang dah baligh. Dan sepertinya wa misluha al-murahiqah. Dan seperti perempuan yang dah baligh, perempuan yang kita kata hampir baligh, pun sama juga hukum dia. Hukum perempuan tersebut seperti hukum perempuan yang balighah. Bal as-saghiratul lati tushtaha kadzalik. Bahkan budak perempuan yang bila kita lihat dia kita bersyahwat. Kita lihat dia kita bersyahwat. Maknanya perempuan ni bila kita tengok, kita ada rasa lazat. Itulah dobek dia, dobek yang mudah sebut dalam tu. Bila kita tengok dia kita ada rasa lazat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun sama juga, dia termasuk dalam kata al-mar'ah tadi. Jadi tiga lah. Al-mar'ah tu masuk al-balighah, al-murahiqah, lepas tu as-saghirah allati tushtaha. Adapun saghirah yang la tushtaha, yang ni boleh tengok. Fi bi khilafi saghirati allati la tushtaha fayahillu an-nazaru ilaiha. Adapun perempuan yang la tushtaha, yang tidak diinginkan, maknanya bila kita tengok dia tak ada apalah. Kan? Bila kita tengok dia tak ada apa, yang tu halal untuk kita nazar kepadanya. Li'annaha laysat fi madhannati syahwah. Li'annaha laysat fi madhannati syahwah. Kerana perempuan saghirah ni yang la tushtaha ni bukanlah pada madhinnah datangnya syahwat. Illa al-farja, kecuali farj. Faraj tak boleh tengok. Fayahrumun nazaru ilaihi. Walaupun kita kata boleh tengok kepada perempuan tersebut, budak-budak yang tidak ada syahwat, kita tak ada syahwat dia, bila kita tengok budak-budak perempuan. Maknanya orang yang dia punya tabiat dia elok, bila dia tengok perempuan budak, dia tak ada rasa apa lagi. Kan? Maknanya perempuan tu pun tak naik lagi, badan pun tak berbentuk lagi. Jadi tak ada apa, biasa aja. Tapi cuma sekarang ni lah. Sekarang ni datang orang jadi pelik-pelik lah ni. Dia bernafsu kat budak-budak dan sebagainya. Itu maknanya dia punya tabiat dia dah rosak. Jadi di situ kita kata dia orang sakit lah. Orang ni perlu dapatkan rawatan. Semua tu perlu dapatkan rawatan. Maknanya suka pada laki-laki ataupun suka pada orang sejenis, perempuan suka perempuan, laki suka laki. Itu semua orang kita kata orang yang sakit. Tabiat dia dah rosak. Jadi budak ni haram untuk kita lihat kepada faraj dia. Begitu juga zakar budak-budak. Wa kadzalika zakarus saghir, zakar budak kecil. Jadi budak perempuan ataupun budak lelaki memang kita boleh tengok dia, kan? Tapi nak tengok zakar dia tak boleh. Kecuali diistisnakan ibu lah. Ibu dan juga orang yang menyusukan anak tadi ataupun orang yang mentarbiah anak tersebut. Jadi mereka ni memang berhajat untuk membersihkan najis, maka perlu tengok dia punya zakar, dan juga perlu tengoklah dia punya kemaluan dia apa semua tu untuk membersihkan. Begitu juga doktor yang nak merawat apa semua tu, kita akan tengok nanti ada dia punya kisim khas. Wa yustasnal zaman ar-radha' wa tarbiyah fa innaha tanzuru ilaihi wa tamassuhu lil hajah wa misluha nahwuha kal murdi'ah. Itu yang nak sebut tadi lah. Jadi ibu ni istisna. Ketika waktu dia menyusukan anak-anak dia dan juga tengah tarbiyah anak dia, dia boleh tengok zakar anak dia. Boleh tengok zakar, boleh tengok boleh tengok zakar anak dia tu, tak ada masalah. Saya apa? tak apa, dia masuk sekali tu. Dia tarbiyah.
Ha. Khususkan pada ibu. Ha. Okey. Baik. Jazakallahu khair. Ha. Dia sebut muktamad yang tu ah. Dia banyak sebut apa di sisi Romli. Muktamad Romli. Astagfirullahaladzim. Ha? Itu anak tak tahu nak cakap ah. Tak pasti ya. Itu kena kaji lain. Kalau ada hajat di situ, dia tak pandai nak ni dan sebagainya, mafi muskilah. Tapi nak kata dia hukum mak, maknanya yang menjaga budak-budak tu lah. Tarbiyah. Masuk sekali dalam tu lah. Dia jaga-jaga budak tu. Sebab dia kata, wa misluha wa nahwuha kal murdi'ah. Orang yang menyusukan ataupun yang mentarbiyahkan. Jadi boleh dia nak melihat dan boleh juga dia nak menyentuh. Okey. Wa ammal kabirah fayahrumun nazaru ilaiha. Adapun perempuan yang kabirah fayahrumun nazaru ilaiha walau kanat la tushtaha linahwi tasyawuhin. Ana tak tahu masuk apa ni tasyawuh. Apa tak masuk tasyawuh? Tua dah, tua sangat dah. Oh, bukan kata okey. Okey, tak apa, nanti kita tengok lain tu, boleh ambil dulu dobek tu. Jadi ni walaupun tak ada syahwah pun tahrumul khalwatu biha. Sebab apa? Idma min saqitatin illa walaha saqitatun. Tidaklah daripada yang gugur tu kecuali ada yang mengutip lah. Baik, bahasa kata musannif an-nazari rajuli ila rajul wa nazaril mar'ati ila al-mar'ah fayahillu kullun minhuma bila syahwah illa lima baina surah wa rukbah fayahrumu walau bila syahwah. Jadi musannif rahimahullah sakata, dia senyap, maknanya tak sebutlah, lam yazkur al-musannif berkenaan dengan nazar laki-laki kepada laki-laki dan nazar perempuan kepada perempuan. Maka hukum dia halal tiap-tiap daripada kedua-duanya. Laki tengok laki boleh, perempuan tengok perempuan boleh, tapi dengan syarat tidak ada syahwat. Kecuali kawasan antara pusat dan lutut, maka haram hukum dia untuk melihat walaupun tidak ada syahwat. Bahkan bukan nak kata apa tu, hak tu memang aurat lah. Bahkan kata ulama, kalau tengok benda jamat sekalipun ada syahwat, hukum dia haram. Duk tengok apa ni, latih duk tengok apa jidar tu pun jadi syahwat dah, nak kahwin dah. Jadi tu wajib kahwin dah. Tapi hukum melihat tu haram lah. Tengok dinding pun nampak perempuan. Kemudian Allah saya Muhammad wa nazaru was yustasna minal awal nazarur rajul ilal amrad, dan diistisnakan daripada yang pertama, laki tengok laki. Istisnakan daripada yang pertama, melihat laki-laki kepada amrad yang jamil. Jadi fa in kana bi syahwah fa huwa haram bil ijma'.
Jadi jika tengok tu dengan syahwat, maka hukum dia haram bil ijma'. Bahkan wala yakhtassu zalika bil amradil jamil, bal an-nazar bi syahwah fa huwa haramun li kulli ma la yajuzu istimta'u bihi walau jamadan. Siapa-siapa pun yang kita tak boleh nak istimta' dengan dia. Jadi kita tengok dia dengan syahwat, hukum dia haram walaupun benda tu jamat. Ka'an yanzura ila jamud bi syahwah. Dia tengok tiang dia ada syahwah. Tak boleh jam lah. Baca kitab nikah banyak kan, duk muzakarah banyak tapi tak kahwin-kahwin lagi. Dia tak boleh. Jadi hukum dia haram. Baik. Jadi kalau faham kat sinilah, wallahu alam, masalah melihat kepada amra' jami dia kat sini fa in kana bi syahwah haram. Jadi adakah dia sama dengan musafahah tadi, itulah soalan dia. Kan? Soalan tadi. Sebab kalau nak ikut kaedah dia tu apa ni, ma haruman nazaru ilaihi haruma masuhu. Apa yang haram lihat maka haram kita sentuh dia. Jadi kalau kita tengok sini Allah Subhanahu amra' ni amra' jamil. Jadi haramlah kita nak melihat, dan bila haram lihat haram sentuh. Lepas tu di sinilah dia bagi dhabit syahwat tu. Dia bagi dhabit syahwat, dia kata wa dhabitu syahwah fihi kama qalahu fil ihya an yata'assar bi jamali suratihi bihaisu apa kat situ? Bihaisu yazhara min nafsihi. Itu anak tak apa nak nampak. Ya ta'assa tu fahamlah yang lepas tu. Maknanya dia terkesan dengan kecantikan rupa orang tu. Dia tengok amra' tu dia jadi terkesan. Jadi nak mudah lagi ambil yang dhabit selepas dia ni lah. Wa yaqrubu minhu min ad-dhabit ni qauluhum, kata fuqaha, hiya an yanzura fayaltaz. Dia lihat lepas tu dia rasa lazat. Dia lihat lepas tu dia rasa lazat. Tak ada apa dia kan. Okey. Baik. Kemudian wa sallallahu Muhammad, nak masuk dalam ni banyak tapi takut tak habis lah. Jadi kita ambil sikit-sikit ya. Kat bawah tu, turun kat bawah tu dia disebut berkenaan dengan amrad. Dia kata wal amradu huwa syabul ladzi lam yablugh awan al inbat bi khilafi man balaghahu wa lam tanbut lahu lihyah fa innahu la yuqalu lahu amrad bal yuqalu lahu, anda tak tahu nak sebut macam mana ni. Anda tak cari situn ke ataupun macam mana? Siapa tahu? Bisail musallasah. Satun Satun. Jadi amrad itu syab, kita pemuda yang tak sampai lagi waktu tumbuh bulu. Itu kita panggil amrad. Dan amrad ni amrad yang jamil lah. Masuk yang haram tadi tu amrad yang jamil. Adapun orang yang dah sampai dah waktu tumbuh bulu tapi tak tumbuh lagi, itu tak kata amrad. Itu disebut satun. Bisa'i al-musallasah. Lepas tu dia ada istisna banyak lagi berkenaan dengan melihat perempuan kafirah. Perempuan kafirah tengok perempuan muslimah. Banyak lagi dalam tu. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi nazar laki-laki kepada perempuan ajnabiyah li ghairi hajatin, masuk balik dalam syarah, li ghairi hajatin ila nazariha, dengan ketiadaan kerana bukan hajat kepada melihatnya, maka fa ghairu jaizin, maka hukum dia tidak harus. Maka faham di situ dulu sebelum dia sebut kalau ada hajat hukum dia harus. Sebab dia sebut li ghairi hajatin. Mana in kana nazaru li hajatin
fajaizun. Maka hukum dia harus. Nanti kita akan tengoklah masalah syahadah ataupun muamalah. Kat sini pun disebut dalam syarah, fa in kana an-nazaru li hajatin ka syahadatin 'alaiha jaza. Maka jika nazar, lihat kepada perempuan ajnabiyah tu kerana ada hajat, seperti nak bersyahadah, nak saksi, nak buat persaksian, maka hukum dia boleh. Contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada perempuan datang kat Ana nak beli madu. Nak beli madu, lepas tu nak berhutang. Jadi Ana pun takutlah nak berhutang ni, lepas tu dia pula pakai niqab, mana tak nampak muka dia. Jadi untuk anak astausiq, untuk nak menguatkan lagi lah, sebab ni berkaitan dengan hak Ana, takut lagi hilang apa semua kan. Lepas tu Ana pun tak kenal siapa dia. Jadi hilang macam tu je, habislah hak Ana, separuh lagi, madu mahal. Jadi Ana panggil 2 orang lelaki untuk tengok perempuan tu. Jadi dia pun buka lah muka dia untuk mereka ni tengok perempuan tu. Nak buat penyaksian kata perempuan ni dia lah ada hutang kan. Jadi di situ boleh. Boleh untuk mereka melihat kepada perempuan tersebut. Di sini ada hajat. Okey. Baik. Kemudian sebab kalau nak ikut hukum di sini, hukum yang ni muktamad kan. Nak ikut Pak Nazar ni, tak boleh tengok sampai muka dan juga tangan sekali. Tak boleh tengok. Lepas tu dalam tu ila ajnabiyah tu, ila syai'in minim ra'atin ajnabiyah. Ghairi mahramin walau amah. Andanya tak boleh tengok sesuatu pun daripada perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram, walaupun perempuan tersebut amah, hamba. Wa syamila dzalika wajha wa kaffaiha. Jadi termasuk dalam perkataan tersebut tu muka dia dan tangan dia. Jadi di sini asalnya maklum kok di sisi antum ada khilaf. Adakah muka dan tangan tu aurat ataupun tidak. Jadi khilaf antara mutaqaddimin dan juga khilaf antara mutaakhirin. Jadi di indal mutaakhirin, yang nak ingatlah, indal mutaakhirin kalau salah betulkan, maknanya muka dan tangan tu aurat juga. Jadi tak boleh juga untuk kita lihat. Yang banyak pakainya kaul satu lagi lah. Maknanya muka dan tangan tu bukan aurat. Jadi fayahrumun nazaru ilaiha walau min ghairi syahwah. Maka haram tengok kepadanya walaupun bukan daripada syahwat. Ataupun walaupun tidak takut fitnah. Walau min khaufi fitnatin ala sahih. Walaupun bukan kena takut fitnah ala sahih. Jadi fahamnya ada muqabil dia. Muqabil qaul sahih ni, kalau tanpa syahwat dan juga tak takut fitnah, dibolehkan. Hak ni lah orang duk pakainya. Kalau hak pegang kaul ni lah, hak ni lah yang duk pakai. Yang orang duk guna lah. Sebab kita semua pakat-pakat duk tengok. Bukan kata pakat duk tengok, maknanya kita pergi mana-mana apa semuanya. Biasanya orang kita ni memang pakai kaul yang kata muka dan tangan tu bukan aurat. Kan? Dia pun sebutlah kaul satu lagi. Kaul satu lagi dia sebut kat bawah tu. Dan dia sebut yang muktamadnya yang pertama. Tapi dia kata wala ba'sa bitakli disani. Muktamadnya pandangan yang pertama, muka dan tangan aurat, tapi tak mengapa untuk taklidkan pandangan yang kedua yang mengatakan muka dan tangan tu bukan aurat. Sebab ada sebagian ulama mentafsirkan ayat wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Jadi dia tafsirkan ma zahara minha tu dengan muka dan tangan. Muka dan tangan. Tapi bukanlah makna, ulama sebut bukanlah makna kata bila sebut muka dan tangan tu bukan aurat, maka perempuan tu boleh sesuka hati mempamerkan wajah dia tu kepada orang lain. Seronok-seronok, make-up dan sebagainya, lepas tu dalam Facebook. Bukanlah maknanya macam tu. Sebab yang al-yaqnya, yang seeloknya bagi perempuan tu as-satr. Dia dalam keadaan dia tertutup. Kerana perempuan ni dia makruf dengan sifat malu. Sebab tu dibagi contoh Nabi tu lebih malu daripada perempuan
perempuan dara. Perempuan dara yang dalam bilik khas dia. Kan? Sebab perempuan dara ni dia sifat dia malu. Dia berbezalah dengan perempuan bukan dara, sebab perempuan dara ni dia telah, orang kata dia dah kena dah. Orang cakap dia dah berjimak dah. Dah hilang dah darah dia dengan sebab jimak. Jadi dia pernah duduk sama dengan lelaki. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang perempuan tua-tua ni, balik-balik kampung apa, mereka tak malu kali. Jadi sebab tu bezalah perempuan dara dengan perempuan bukan dara. Tapi hari ni dah terbalik lah. Tak dara pun, Masya Allah. Tak ada dah. Allah musta'an. Allah musta'an. Cuma dalam ni dia ada sebut lah. Ni kod ada nak catik kan. Dia kata wa syamila dzalika aidan sya'ruha, dekat tengah tu wa zufraha hatta damal fasdi minha. Dulu nak cari ke apanya ada kat sini. Maknanya perkataan musannif tadi tu haram tengok perempuan ajnabi itu merangkumi rambut dia dan juga kuku dia. Walaupun kuku dan rambut tu dah munfasil. Sehingga kan darah daripada berpetik itu, darah yang keluar daripada perempuan tersebut. Wa kullu ma haruma nazaruhu muttasilan haruma nazaruhu munfasilan. Tiap-tiap apa yang haram lihat dia hal keadaan dia berhubung dengan perempuan tersebut, haram lihat dalam keadaan dia bercerai. Tapi itu jadi masalah agaklah. Perempuan lah ni kan, mereka kan rambut mereka mudah gugur. Jadi kalau kita pergi kadang rumah orang perempuan ni kan, rumah muslimat ke apa ke, kadang tengok ada rambut-rambut kat kapek-kapek tu. Tu kita lah kena jaga. Fayahrumun nazaru ila sya'riha wa zufriha al-munfasilaini. Haram lihat kepada rambut dia dan juga kuku dia yang dah telah berpisah dengan dia. Walau tazawwajaha ba'dan fisalihima. Walaupun dia berkahwin dengan perempuan tu. Walau tazawwajaha ba'dan fisalihima. Walaupun dia telah kahwin dengan perempuan tu, kahwin tu selepas dia selepas dia dah tercabut. Rambut perempuan tu cabut sebelum kahwin. Lepas tu dah kahwin nak tengok tak boleh. Itu tak boleh juga. Sebab apa? Al-ibrah biwaqtil infisal. Li'anna al-ibrata biwaqtil infisal la biwaqtin nazar 'ala al-mu'tabar. Maksudnya ada khilaf lagi lah di situ. Ada khilaf, ada kata boleh. Tapi yang muktamadnya sebut di sini tak boleh. Walaupun itu isteri dia cakap. Memang tu isteri kamu, tapi rambut yang yang terpotong daripada isteri kamu tu berlaku sebelum kamu kahwin. Ini tak boleh juga. Atas pendapat yang muktamad. Adapun suara, dia sebut bawah tu antum boleh baca walaysa sautuha auratan fala yahrumu sama'ahu in lam yakhaf minhu fitnatan wa illa haruma. Jadi suara perempuan bukan aurat, kecuali kalau suara dia tu mendatangkan fitnah, waktu tu haram lah. Datang dengar suara dia rasa lazat, rasa terangsang ke apa ke kan, tu kata di sini boleh buat fitnah ni. Kata wa kadza inil tazza, dia rasa lazat dengan suara tersebut. Suara halus seronoknya dengar suara ni macam-macam kan. Waktu tu haram. Baik. Tak boleh habis nazar ini ni. Yang kedua, wasani nazaruhu ay ar-rajuli, dan yang kedua nazarnya laki-laki ila zaujatihi wa amatihi. Lihatnya laki-laki kepada isteri dia ataupun kepada hamba sahaya dia. Maka hukum dia fayajuzu an yanzura, maka harus an yanzura, bahawa lihat ia laki-laki tersebut min kullin minhuma, daripada tiap-tiap daripada kedua-duanya, iaitu isteri dan hamba sahaya dia harus untuk melihat ila ma adal farji minhuma, harus lihat selain daripada faraj kedua-duanya. Harus lihat selain daripada faraj. Maknanya kita faham kat sini kalau musannif, suami dia boleh lihat
isteri dan juga hamba sahaya dia, keseluruhan tubuh badan dia kecuali faraj. Adapun faraj, wa ammal farju fayahrumu nazaruhu. Adapun faraj maka hukum dia haram. Dan apa yang disebut oleh musannif ni, ini wajah yang dhaif. Hadza wajhun dhaif. Pendapat muktamadnya wal asah jawazun nazari ila al farji lakinnahu ma'al karahah. Jadi hukum yang pendapat yang asah harus untuk nazar kepada faraj isteri tapi ma'al karahah. Tanpa hajat karahah. Ada hajat intafatil karahah. Ternafi karahah tersebut. Kemudian dia harus untuk dia tengok kepada harus dia lihat kepada isteri dan juga amah dia tu, adakah pada ketika hidup saja ataupun termasuk juga pada ketika mati. Jadi kalau kita tengok zahir sini, dia tak ada kait apa-apa lah. Dia tak ada kait apa-apa. Jadi dalam hasyiah pun sebut, dia kata ai min zaujatihi fayajuzu an yanzura min kulli minhuma min zaujati wa amati halal hayah, ketika hidup. Wa kadza ba'dal maut, tapi bi ghairi syahwah. Ketika mati boleh juga untuk nak melihat kepada isteri dan juga hamba dia, tapi dengan syarat tidak ada syahwah. Walau ma baina surah wa rukbah alal mu'tamad. Walaupun kawasan di antara pusat dan lutut pun boleh juga untuk dia melihat selepas mati, atas pendapat yang muktamad, tapi bukan dengan syahwah. Khilafan lima fil majmu' min ja'lihi ba'dal maut kal mahram. Bersalahan apa disebut dalam majmu', yang mana kitab majmu' disebut dalam tu hukum ni seperti mahram. Jadi kalau mahram boleh tengok kecuali pusat dan lutut. Kerana pusat dan lutut tak boleh tapi yang muktamadnya antara pusat dan lutut pun boleh. Boleh juga. Tapi dengan syarat tidak ada syahwah. Okay. Jadi selain daripada faraj, atas pendapat yang dhaif, makruh haram, tak boleh tengok. Adapun pendapat yang asah, boleh tengok, dia boleh tengok faraj isteri dia sama ada kubul ataupun dubur, tapi ma'al karahah. Okey. Kemudian soal, boleh tak orang tu nak talazzuz dengan dubur isteri dia? Dia nak mengambil kesedapan dengan dubur isteri dia. Tapi dia tak ilaj. Dia tak dukhul kat situ. Dukhul tempat yang tempat inbat tu lah. Tempat yang menumbuhkan anak. Itu pada faraj. Tapi dia nak ambil kesedapan daripada dubur. Man yujib? Natik tahu banyak lah tu. Tak habis kan? Jadi hukum dia, pendapat muktamadnya boleh lah. Tapi dengan syarat bila ilaj. Tanpa ilaj dukhul, memasukkan dia punya zakar dia dalam dubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga, wasalisu,
nazaruhu ila zawati maharimihi binasabin aw rada'in aw musaharah. Dan yang ketiga, lihatnya laki-laki itu kepada mahram-mahramnya. Ila zawati maharimihi ay ila zawatin hiya maharimuhu. Jadi idhafah panggil idhafah bayaniyah. Maksudnya mahatula lah, zawatin ay hiya maharimuhu, iaitu mudah kita nak terjemah, iaitu melihatnya laki-laki kepada mahram-mahramnya. Sama ada melihat kepada mahram dia tu, sama ada mahram dia tu mahram binasabin, mahram dengan sebab nasab, ataupun mahram dengan sebab radha', dengan sebab susuan, ataupun mahram dengan sebab musaharah, nikah kahwin. Jadi semua maharim kita akan tengok nanti semua ada 18. 7 mahram dengan sebab nasab, 7 mahram dengan sebab radha', dan 4 dengan sebab musaharah. Jadi dalam ayat hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum, semua tu disebut mahram lah tu, ayat berkenaan dengan mahram. Jadi ibu, anak perempuan, lepas tu kakak, lepas tu anak kakak, anak kakak, lepas tu anak abang ataupun adik lelaki, anak kakak perempuan ataupun adik perempuan. Itu semua mahram. Anak susuan, ibu susuan. Lepas tu musaharah, ibu bagi isteri kita. Itu lihat kepada, yang ketiga ni melihat kepada mahram-mahramnya ataupun hambanya al-muzawwajah, ataupun melihat kepada amatihil muzawwajah, melihat kepada hamba yang dikahwinkan. Melihat kepada hamba yang dikahwinkan, maka hukum dia fayajuzu, maka harus fima baina surati wa rukbah, maka harus untuk melihat di kawasan antara pusat dan selain daripada kawasan pusat dan lutut. Harus untuk melihat selain daripada kawasan pusat dan lutut. Azmi tu keluar Anda tak tahu Azmi dia pakai internet lain. Ada masalah apa Azmi? Dia tak boleh dengar baik. Jadi hukum dia lihat kepada mahram dia dan juga lihat kepada hamba yang dikahwinkan. Apa maksud hamba yang dikahwinkan? Tadi yang kedua, dia tengok hamba dia yang tak dikahwinkan. Maksudnya contohnya ana ada hamba dan hamba tu tidak berkahwin. Jadi ana bolehlah tengok dia. Maknanya boleh tengok seluruh dia lah. Termasuk faraj dia sekalipun. Adapun kalau ana ada hamba dan hamba ni ana kahwinkan dengan orang lain, jadi dipanggil amah ni amah muzawwajah. Amah ni disebut sebagai amah muzawwajah. Jadi pada ketika ni hanya anda boleh melihat dia selain daripada pusat dan lutut. Maknanya dia punya waktu tu aurat dia tu aurat mahram. Nak tengok lebih-lebih daripada situ, itu suami dia. Adapun tuan dia tak boleh dah. Boleh faham situ? Au amatihi al-muzawwajah fayajuzu an yanzura fima ada ma baina surati wa rukbah. Amma alladhi bainahuma, adapun kawasan antara apa yang di antara pusat dan lutut, fayahrumu nazaruhu, maka haram melihat kepadanya. Dan disebut yang ni ma baina surah wa rukbah. Jadi di sini jelaslah surah dan rukbah itu bukan aurah. Surah dan rukbah bukan aurah, tapi cuma wajiblah kita tutup. Kalau bab tutup memang wajib tutup sebahagian, sebab ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Baik. Kemudian yang keempat. Anda ambil yang keempat dah, satu lagi lah. Dia jadi lewat dah. Yang keempat, Allah SWT an-nazaru li ajlin nikah. Ini yang
termasuk juga sikit, nanti kita akan tengok-tengok balik insya-Allah. Yang keempat, melihat kerana nak menikah. Fayajuzu ilal wajhi wal kaffain. Maka harus melihat tu kepada wajah dan juga kaffain, dan juga dua tangan lah. Dalam syarah, warabi'u an-nazaru ilal ajnabiyah. Yang keempat, melihat kepada perempuan ajnabiyah li ajli hajatin nikah, iaitu kerana hajat menikah. Maka fayajuzu lisyakhsi, maka harus bagi seseorang tu, di sini dia kena kait ni inda azmihi, ketika azam dia ala nikahi imra'atin an-nazaru ilal wajhi wal kafain, ketika azam dia nak menikah. Jadi azam nak menikah, jadi boleh untuk dia melihat kepada perempuan tersebut. Adapun dia tidak ada azam nak nikah, dia tak ada azam lagi lah, mudah dah tak mau kahwin lagi, jadi tak boleh lah untuk dia melihat. Jadi ni masalah orang kata sebelum dia khitbah lah ni, sebelum dia khitbah. Yang ni azam ala nikah, maksudnya azam ala khitbati mra'atin, iaitu dia berazam untuk meminang seorang perempuan. Nanti kita akan masuk bab pinangan, apa maksud bertunang, kita akan tengoklah nanti. Jadi bila seseorang tu azam untuk meminang seorang perempuan, maka waktu tu dia akan dia lihatlah, sebab waktu nazar tu sebelum pinang. Okey, kita tengok sikit dalam fayajuzu. Fayajuzu ay bal yusannu, bahkan disunatkan. Disunatkan tengok pula. Asal tak boleh tengok, tapi disebabkan nak nikah boleh tengok. Bal yusannu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana perkataan Nabi SAW lil Mughirah bin Syu'bah, waqad khataba imra'atan. Maksud waqad khataba imra'atan ni, Mughirah ni dia azam nak khitbah seorang perempuan. Dia azam nak meminang seorang perempuan. Nabi kata apa? Unzur ilaiha, lihat kepada dia. Jadi lihat kepada perempuan yang kamu nak pinang tersebut. Fa innahu ahra an yu'dama bainakumal mawaddah wal ulfah. Maka sungguhnya nazar tersebut lebih mengekalkan kasih dan mesra antara kamu berdua. Jadi lihat tu lebih mengekalkan kasih dan mesra antara kamu berdua. Sebab bila kita lihat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita lihat perempuan tu, jadi kita tahulah muka dia macam mana, kan, adakah menepati cita rasa ataupun tidak. Akhirnya menyebabkan mengekalkan kasih sayang tu. Sebab dia awal-awal lagi memang dah setuju dah, berbanding yang tak setuju pun, tak tengok, lepas tu tengok-tengok Allah rupa macam ni pula kan. Jadi dia tak mau. Jadi duk tahan lama, sekali mula gaduh, mulalah keluar apa yang terpendam tu. Baik. Itu berkenaan dengan hadis tu. Tu tinggal dulu, ada masuk kat bawah sikit tu. Wa qauluhu tu. Wa qauluhu balik ketiga ke keempat. Wa qauluhu fil hadis wa qad khataba imra'atan ay azama ala khitbati imra'atin. Itu maksud dia. Bukannya dia telah meminang perempuan. Maksud khataba imra'atan tu dia azam untuk meminang perempuan. Sebab apa? Li'anna waqtan nazar qabla al-khitbah wa ba'da al-azmi ala nikah. Kerana waktu untuk nazar tu sebelum meminang dan selepas dia azam untuk menikah. Bila tu? Idza raja'an zahiran annahu yujabu ila khitbatih. Apabila dia harap, sebagai satu harapan yang zahir lah, yang nyata, bahawasanya perempuan tu akan terima dia. Dia ni tengok perempuan ni, insya-Allah lah, maknanya perempuan ni kalau aku minang dia akan terima aku. Tapi kalau perempuan tu tak terima dia, afung dia tak boleh. Iza raja'an zahiran annahu yujabu ila khitbatih. Contohnya dia tahu perempuan tu orang kaya, orang dia memang yalah dia punya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia punya cita rasa dia tinggi. Contohnya kan. Lepas tu nasab keturunan dia pula dengan kita berbeza.
Baik. Ya. Yujabu sini. Azimi, nuskhah ada? Menurut Mihaj apa dah? Yujabu. Yujabu ah. Li'annahu qabla al-azmi ala nikah la hajata ilaih. Kerana dia sebelum azam tu li'anna apa ni li'anna an-nazar qabla al-azmi ala nikah la hajata ilaih. Sebab nazar sebelum azam untuk menikah itu tidak ada hajat kepada dia, kepada nazar tersebut. Adapun selepas khitbah wa ba'dal khitbah, ataupun kat khitbah tu pun nak tengok, ataupun selepas khitbah pun nak tengok, baru tengok gambar. Di situ, di sini boleh jadi selepas kita tengok tu kita tak jadi. Wa ba'dal khitbah qad yufdil halu ila tarki. Dan nazar selepas khitbah qad, terkadang hal tersebut membawa kepada meninggalkan perempuan tersebut. Fayashukku alaiha, maka jadi susahlah ke atas perempuan tersebut. Sebab perempuan ni lain. Dia kadang-kadang lelaki ni tak apalah, dia keras sikit. Jadi perempuan ni dia beza sikit. Kadang-kadang perempuan dia bila orang tolak dia tu, dia bagi tak ada kehidupan dah kadang-kadang. Dah ditolak tu kira habis lah kehidupan dia. Dia nak dapat balik tu dia lama sikit. Dah ada pengalaman orang. Sebab nak tengok dulu pun Sayyidina Muhammad ada sahabat ni dia macam tu lah. Bukan apa Sayyidina Muhammad tu satu lah. Ada satu ada seorang ni dia minta tolong lah. Dia minta tolong anak. Lepas tu untuk tanyakan kepada si fulan. Tapi yang menariknya dia suruh tanya pada si fulan, dia nak jawapan dah kata boleh. Orang perempuan tu dia tak bagi tahu siapa. Okey, contoh tanya kepada si fulan tu, dia nak kahwin tak? Kalau ada perempuan nak kat dia. Okey, jadi anda tanyalah, baik, siapa perempuan tu? Kan? Anda pun mestilah kita kata lelaki ni nak tahu dulu siapa perempuan tersebut, dia nak tengok dulu. Dia kata tak boleh nak tunjuk lagi. Dia nak jawapan dulu. Jawapan kata nak ataupun tidak. Macam mana nak kata nak ataupun tidak? Kan? Jadi dia nak kata nak. Mesti kata nak, okey, baru dia tunjuk. Dia setengah orang macam tu. Lepas tu ada setengah tu lagi pula. Mula-mulanya kita, masalah ada sahabat tu, dia rajin lah mengaji. Tapi wallahualam lah, selepas ditolak rasanya, dia jadi macam mengaji pun tak. Lepas tu dia buat benda lain lah. Mungkin dia tension kot. Dia macam-macam. Apa dia? Sebab tu dia kata sini fayashukku alaiha. Jadi susahlah kat perempuan ni lagi Allah bunuh diri kan. Tak ada lah, tapi biasalah orang perempuan ni dia sebab dia suka fikir benda tu. Dia bawa benda tu panjang. Jadi dia terfikir, siapa Fi tolak aku tentu kan. Jadi aku duk main mengaji, tapi boleh tak mau. Jadi jadi dia main benda-benda macam tu. Dia terfikir lama. Dia tension lah, tension keluar sini keluar sana habis. Wah, salah saya nak apa? Allah. Dah jenah nasihat dah. Dia nak lama ke? Orang kata dah tu bini orang.
Baik, sambung. Wal aujahu baqa'u nadbin nazar ba'da al-khitbah li zahiril khabaril madhkur. Lepas tu, selepas khitbah tu boleh tak tengok lagi? Jadi selepas khitbah tu dia kata masih kekal sunat nazar tersebut walaupun selepas khitbah kena zahir khabar yang tersebut. Wal ta'wil al-mutaqaddim khilafu az-zahir. Adapun takwil yang mutaqaddim tersebut itu khilaf zahir lah. Takwil tadi ni, takwil ni lah azama ala khitbati imra'atin. Kalau zahirnya dia khataba imra'atan, dia telah mengkhitbah seorang perempuan. Nabi kata unzur hilaiha, zahir hadis tu kan, dia telah khitbah seorang perempuan. Cuma takwil dalam apa ni ulama ya lewat okey, apa solat tu? Kami nak habis sikit je. 2 minit apa solat tu. Afwan. Latih mana? Okey. Lagi dengar rakaman. InsyaAllah. Wa ta'wilul mutaqaddim khilafu az-zahir. Takwil dia apa? Azama ala khitbati imra'atin. Dia maksud khatabah imra'atan tu azam ala khitbati imra'ah. Jadi takwil tu khilaf zahir hadis. Baik, kemudian kalau perempuan tu tidak menakjubkan dia, wa illam tu'jibhu yaskutu. Jika dia tidak menakjubkan, perempuan tu tak menakjubkan dia tak maulah kat perempuan tu. Kan? Wala dia diam je. Wala yaqulu la uriduha. Jangan kata aku tak mau kat dia. Ada imra'ah qabihah ke apa ke. Gini. Dia yaskut. Au hiya kadza wa kadza li alla tata'adza bizalika, supaya perempuan tersebut tidak tersakiti dengan perkataan kita itulah. Tapi ni nampak kalau dia tahu lah tak. Li alla tata'adza bizalika, tapi kalau dia yalah, boleh jadi juga nah. Orang nakalkan kalam kita kepada dia, boleh jadi juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab sebut macam itulah, wala yaqul la uriduha au hiya kadza wa kadza li alla tata'adza bi. Tapi cuma setengah orang sekarang ni dia mudah kata tak mau, abang tak mau kata. Senang nak cari lain. Dia zaman dia berubah. Zaman sekarang kan setengahnya kata kalau tak mau abang kata tak mau. Jadi dia nak dengar kata mau ke tak mau mudah. Bukan kata saya nak belajar lagi. Tapi cuma tu sebenarnya isyarat-isyarat tu. Saya nak belajar lagi, saya belum bersedia, saya apa lagi? Tu semua tu skrip-skrip yang sama yang kita boleh tahu jawapan dia. Yang skrip yang diulang-ulang, kamu terlampau baik untuk saya, dan macam-macam. Macam-macam lagi lah. Oh, bagi alasan tu Astaga. Tapi tu hak perempuan lah. Abang ni hak perempuan selalu skrip tu. Lelaki yang tak tahulah, mungkin ada skrip-skrip lain. Satunya biasanya keluar skrip-skrip tu lah. Terlampau baik lah. Dan apa ni, ada orang lain yang lebih baik untuk kamu. Lepas tu apa lagi? Bolehlah kumpulkan kita buat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya kalau kita tengok, kalau dah kita tengok pengalaman orang ni, jadi kita tahulah daripada perkataan-perkataan tu sebenarnya apa yang murad di sebalik perkataan-perkataan perempuan tu. Adanya perkataan-perkataan tu dia tak setuju. Adanya dia ada orang cuma dia tak mau
sebut satu perkataan yang dia takut melukakan hati kita lah, hati orang lelaki-lelaki ni. Jadi dia sebutlah perkataan macam tu. Cuma kadang-kadang orang lelaki ni dia tak suka macam tu. Dia kata abang tak mau. Aku boleh cari orang lain. Mudah. Dia kata bunga bukan sekuntum. Baik. Mana lagi ya? La yuqalu. Jadi dia nak jawab lah, mungkin ada orang iktirad. Jadi kalau dia diam, jadi dia akan menegah orang lain untuk khitbah perempuan tersebut. La yuqal yatarattabu ala sukutihi man khitbati ghairihi laha lianna naqul idza tala sukut asy'ara bil i'rad. Jadi tidak dikatakanlah, maknanya terjadi daripada diamnya laki tersebut menegahnya khitbah orang lain. Sebab orang lain bila dia tahu ada seorang perempuan tu di khitbah, jadi dia tak bolehlah nak khitbah, tapi sebenarnya ada syarat. Kita akan tengok nanti ada 5 syarat. Kalau ada 5 syarat tu, haram untuk seorang lelaki tu khitbah seorang perempuan tu. Maksudnya bila perempuan tu dia dah ada orang masuk meminang dia, orang pertama, jadi orang kedua ni tak boleh masuk meminang dengan 5 syarat. Nanti kita akan tengok ada 5 syarat ni, yang kedua tak boleh masuk meminang dia. Jadi tak dikatakanlah ya tarattabu ala sukuti man khitbati ghairihi, kerana kita kata apabila lama diam maka itu menunjukkan orang tu dia telah i'rad, dia berpaling daripada perempuan tersebut. Fatajuzu hina idzin khitbatu ghairihi laha, maka haruslah pada ketika itu orang lain untuk masuk meminang perempuan tersebut. Wa dararut tuli ahwanu min darari qawlihi la uriduha wa wahu. Jadi mudarat lama diam tu lebih mudah daripada mudarat dia berkata aku tak mau kat perempuan tu. Sebab perempuan ni hati dia kacau, dia mudah pecah. Cakap macam tu sikit habis dia terasa lah. Jadi dia rasa macam aku ni tak cantik ke, aku ni tak sempurna ke, aku ni tak. Jadi macam-macam akan timbul dalam benak fikiran dia. Baik. Cuma itulah duk fikir berkenaan dengan perkataan ni la uriduha dan sebagainya. Semua dia sebut kalau orang tu dia lihat perempuan tersebut bukan dengan izin perempuan tu, dan perempuan tu tak tahu pun, kata dia lelaki tu tengok dia, walaupun dia azam nak nikah sebab dia sebelum khitbah kan. Jadi perkataan dia tu tak sampai pula kepada lelaki tu, maka tak berlakulah apa yang disebut ni. Boleh faham kan? Sebab kalau kita tengok nazar ni qabla al-khitbah wa ba'da al-azmi ala nikah. Bahkan tak perlu untuk mendapatkan izin perempuan tersebut. Jadi bila kita tengok sebelum kita nak masuk minang dia, kita nak tanya dia lah, nak mesej dia kat Facebook ke apa ke kan. Jadi kita nak tengok dia, dan kita nak tengok tu tak syarat ada izin dia. Jadi tak timbul lah, maknanya bila sampai perkataan tu kepada dia. Yang ni boleh buat rupa masalah yang lain lah. Cuma kadang-kadang berlaku adik bagi si perempuan tu, ataupun adik bagi kakak tu, ataupun abang ke, dia tolong adik dia ataupun kakak dia untuk cari pasangan. Jadi laki ni dia pergi jumpa seorang lelaki ni, dia carilah orang yang soleh, dia tanyalah nak tak kakak saya ataupun nak tak adik saya nak kahwinkan dengan adik ataupun kakak saya. Maka pada ketika tu bolehlah batu ni tulus sukut. Jadi kata insya-Allah nanti buat Sayyidina Muhammad, insya-Allah anak nak tengok dulu, dia kata anak nak nazar dulu. Jadi dia pun tunjuklah gambar kakak dia ataupun gambar adik dia. Jadi dia pun nazar. Bila dia nazar tu, jadi dia tak berkenan. Waktu tu dia yaskut. Dia diam ya. Dia tak cakap apa. Jadi sukut dia tu senyap lama, dia tak beritahu apa-apa pun. Tak tanya balik macam mana kakak tu jadi ke? Ada jadi ke? Jadi kat tulus sukut tu ada apa orang cakap? Ada isyarat dia i'rad. Ada isyarat dia i'rad. Dan ni pernah berlaku lah. Pernah berlaku
Dia apa sahabat ni dia pergi jumpa seorang ni, dia nak bagi kakak dia. Dia pernah berlaku macam tu. Okey. Jadi kalau dia cakap kat sahabat tu contohnya, ana tak maulah kakak tu tak cantik, contoh kan. Lepas tu sampai pula perkataan tu kat kakak dia contohnya. Jadi agak-agak tu teruk sikit lah. Luka hati perempuan tu. Jadi tulus sukuk tu ahwan. Tulus sukuk tu ahwan min darar qaulihi la urid. Kemudian berkenaan dengan perempuan tengok lelaki juga, adakah hukum dia sama? Sama juga. Wa nazarul mar'ati ila rajul li ajli nikah ka aksihi. Dan nazar perempuan kepada laki-laki pun untuk nikah pun sama juga. Ka aksihi. Fayusannu laha an tanzura minhu ghaira awratihi idza aradat tazwijahu. Siapa tu keluar tu? Li annaha yu'jibuhu. Kalau balik sikit lagi nak habis. Okey. Buat ni tu 15. Baik, sikit lagi. Perempuan pun sama agak disunatkan dia lihat kepada lelaki kalau dia nak menikah lelaki, nak menikahi lelaki tersebut. Baik, masuk dalam syarah. Boleh untuk dia lihat muka dan tangan minha daripada perempuan tersebut zahiran wa batinan, iaitu tangan dia zahir dan batin. Wa illam ta'zan lahu zaujah fi zalika, walaupun perempuan tersebut apa ni bakal isteri lah kita cakap, sebut zaujah tu bi'tibari ma sayakun, iktibar apa yang akan berlaku nanti. Walaupun bakal isteri tersebut apa ni tak mengizinkan, dia tak syarat nak pi rumah orang tua dia nak tengok kan, tak perlu macam tu. Walaupun dia tak izinkan, boleh untuk kita lihat. Dan itu lebih baiklah supaya kita dapat tengok rupa asli dia. Rupa asli perempuan tersebut. Tidak bermakeup. Itu dia sebut dalam tu wa illam ta'zan lahu zawjah fi zalika. Bawah tu dia kata wa li alla tatazayyan, supaya perempuan tu tidak berhias. Fayafutu gharadu zawj min ma'rifati hayatihal asliyah. Kita akan baca balik nanti. Lepas tu wayan zuru minal amah ala tarjihi Nawawi rahimahullah inda qasdi khitbatiha ma yanzuru minal hurrah. Dan melihat laki-laki itu daripada amah hamba atas tarjih Imam Nawawi ketika qasad nak khitbah. Ni masalah nak khitbah amah, nak khitbah hamba perempuan. Jadi waktu tu dia boleh tengok apa yang dia boleh tengok daripada hamba merdeka. Ini yang ditarjihkan oleh Imam An-Nawawi. Hamba merdeka dia boleh tengok muka dengan tangan kan. Muka dengan tapak tangan zahir batin. Jadi ketika dia nak nak khitbah amah, sama juga dia boleh tengok muka dan juga tapak tangan zahir dan batin. Ini tarjih Imam Nawawi. Tapi dia bukan pendapat muktamad yang ni. Pendapat yang muktamad, dia boleh tengok daripada amah tersebut selain daripada kawasan pusat dan lutut. Kalau dia nak khitbah amah tersebut, dia boleh tengok selain daripada pusat dan lutut. Itulah pendapat yang muktamad. Jadi insya-Allah kita akan ulang sedikit esok berkaitan dengan nombor 4 ni lah. Ini yang perbicaraan dia sebenarnya yang keempat ni. Yang lain tu disebut atas jalan istitrak. Jadi kita akan ulang sikit dan kita akan habiskan yang kelima dan yang keenam. Lepas tu kalau boleh masuk tajuk yang seterusnya kita akan masuk insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Esok pukul 11 insya-Allah. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.